Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memulakan sudah maghrib pada malam ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal, surah yang ke-8 pada ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nasru illa min 'indillah, yang bermaksud dan pertolongan untuk mendapat kemenangan hanyalah dari sisi Allah. Apa yang kita dapat faham, kita menang, jangan lupa Tuhan tolong. Kita kalah pasal Tuhan tak tolong. Ada ayat lain, Ali Imran 160. Jadi bila menang jangan mendabik dada sampai tak ingat langsung itu adalah pertolongan Allah. Tidak. Jadi nak bang aku menang lah tu. Kau hamba tak tahu. Majoriti kedua terbesar di Kedah, Dun Pantai Merdeka. Dan lah jadi yang berhormat tu. Saya tak bangga. Itu adalah satu amanah. Amanah yang besar, tuan-tuan. Ini bukan perkara kecil-kecil. Baru 2 minggu macam-macam lah masalah, macam-macam masalah semua mencari kita, jam kita. Nak tidur siang pun payahlah tu. Tapi itulah yang dikatakan takdir Allah tu, kita tak dapat elak. Terus teranglah saya sebut kepada tuan-tuan, memang saya tolak pencalonan saya 3 kali. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala sedemikian, pencalonan tu mai balik kat saya. Memang tak boleh elak lah, dan mau tak mau kena pikul dan kena terima. Dan di antara dun di Kedah ni 21 dun yang ditandingi, Pantai Merdeka di antara yang tak ada harapan nak menang. Dia ada 3 dun, 19, 20, 21. Saya tak ingat 2 lagi. Kami itu nombor 19. 21 kursi. Hak 18 tu kita yakin insya-Allah dengan pertolongan Allah dia menang. Tapi kursi 19, 20, 21, 19 tu Pantai Merdeka. Memang duk nampak payah nak menang, walaupun sebelum ni kita menang PRU 14 dengan majoriti 4,566. Tapi Masya Allah, pukul 7 malam dah tahu dah keputusan. Saya menang. Dan menang pula, menang besar tuan-tuan. 90 saluran semua saya menang. Tak ada satu saluran pun kalah. Ini merupakan satu sejarah bagi Dun Pantai Merdeka. Tapi malam tu kena abang apa, aku tidak lena siapa tu. Kotlah seronok dah. Kita bila main tahap umur macam ni, kita dah faham ini semua kurniaan Allah. Tak ada benda yang nak dibanggakan. Jadi itulah, alhamdulillah kita dapat 33-3. Jadi yang kita tanding 21 semua menang, termasuk pendatang baru Badrul Bahtiar tu menang 7,000 tuan-tuan. Saya tak kenal dia siapa dia, rupanya dia pemain bola sepak yang terkenal di Malaysia. Kita jenis orang tak tengok bola-bola ni. Bila saya pergi jumpa dia, saya cerita bab bola dengan dia, dia terkejut no.
Dia bilang, betul ustaz ni semua tahu kelab ni penjaring dia siapa. Uish, aku memang gila bola, tapi hang aku tak minat, aku tak kenal. Kan nak buat macam mana? Aku minat yang international dah, especially EPL kan, English Premier League. Tu cerita dah. Apapun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pertolongan Allah. Dan sekali lagi lah, kita ditakdir dan oleh Menteri Besar yang sama, dan beliau juga telah memberi amaran kepada semua 33 yang menang tu, kalau hamba buat leceh, hamba kenal aku. Dewan ni siap-siap lah kan. Jadi inilah, saya pun tak sangka lah dengan keadaan macam ni. Akhirnya bukan ada cita-cita nak jadi, tak ada cita-cita. Dan kini memang kerap lah Piala Ustaz, sebab pusatnya di sana kan. Ini 25 hari bulan ni baru nak angkat sumpah. Tak angkat sumpah lagi kan. Jadi angkat sumpah tu pun dia ada lah, pakai syut Melayu warna hitam, kasut kena hitam, yang syok kena pakai kepiah. Aku tak pakai kepiah berapa belas tahun lah. Lepas itu pakai juga, tengok handsome juga kan. Kena pakai samping, jam kan. Jadi kemarin pegawai saya tu bawa balik ustaz. Ini untuk ustaz, benda-benda yang kerajaan akan bagi kat ustaz lah. Rupanya tuan-tuan, banyak juga keistimewaan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dia tak boleh abangkan apa, yang bermain kerumun kat aku pula jam kan. Orang pandai mereka boleh kerumun orang sini, cari orang sini kan. Saya tengok, Masya Allah, ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni, ada yang ni. Tapi macam duk kata lah, ramai orang yang susah tuan-tuan. Inilah masa, terutama kali saya lah, cakap tentang Islam, kita nak infak ke mana rezeki yang Allah bagi. Peruntukan ada memang tak cukup, orang susah ramai. Jadi sikitlah ulasan tentang PRUN kan, PRN baru-baru ni 12 bulan 8. Tolong doa lah. Dan saya yakin, pertama pertolongan Allah, yang kedua ramai yang mendoakan saya. Sehingga ada seorang Datin Sri dengan Datuk Sri ni, bila keputusan yang saya diumumkan dalam TV tu, satu rumah melompat. Dia kata, kami punya sonok lah. Sebab dia perkenal saya lama dah. Dia sampai menangis masa telefon kat saya, Datin Sri tu. Saya syukur sungguhlah ustaz menang. Saya tak ada apa-apa, relax kan. Pasal apa berat tuan-tuan, berat. Rakyat akan menilai. Kalau saya tak perform, sekali lagi dengan doa harap nak menang. Walaupun saya dapat undi yang banyak berbanding dengan pilihan raya ke-14 ketika saya tanding Parlimen Sungai Tani. Saya dapat 22,000 kan. Yang ni dun saja saya dapat 32,000. Sebab dengan pengundi baru semua ni, tapi saya tak sangka lah begitu banyak sekali yang mengundi. Makna mereka mau juga, bukan mau kat saya, mau kepada apa yang diperjuangkan oleh kita. Jadi mudah-mudahan siapa-siapa yang ambil alih esok, saya abang saya satu penggal, saya tak mau, cukup siapa-siapa yang sambung tu buatlah terbaik. Mudah-mudahan kalau berkekalan seperti ini, insya-Allah mungkin Pantai Merdeka akan menjadi kubu kuat kubu kuat insya-Allah. Baik, kita sambung pada muka surat 42. Saya ingat kali terakhir sampai bulan 7. Tidak ada lah, tidak. Penggan ketiga, adakah patut menurut fikiranmu yang sihat kamu lalai atau terpedaya memenuhi segala kewajipanmu kepada Tuhanmu? Ya, kita tak nafi ada manusia yang leka lalai sehingga kan tidak menunaikan kewajipan-kewajipan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lupakah atau tidak merasa
Dan tidak percayakah kamu akan kurnia Tuhanmu yang menyebabkan kamu jadi makhluknya yang termulia di muka bumi ini. Saya pesan sekali lagi pada saya, pada kita semua, apa juga bentuk kejayaan yang kita dapat, ianya daripada Allah. Baik kekayaan, baik kekuasaan, baik kedudukan, ilmu pengetahuan, kesemuanya itu daripada kurniaan Allah. Dari Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 53. Jangan lupa. Bila ingat ni baru kita tak sombong. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, surah ke-16 surah An-Nahl ayat 53. Dan apa-apa yang ada pada kamu itu kurniaan daripada Allah. Kekuasaan, kekayaan, kedudukan, apa juga. Jangan lupa. Ingat tuan-tuan, yang nak menaikkan kita Allah, yang nak menjatuhkan kita juga adalah Allah. Kalau manusia lupa, dia jatuh. Pamerlah dia tengok. Bila jadi YB, lupa diri, sombong, angkuh. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya pelik, hampa tegurlah aku. Nah, saya harap insya-Allah saya akan kekal macam saya yang dulu, tak ada beza. Dengan semua orang saya berkawan. Saya tak pilih dulu. Sebab ada tuan-tuan, bila dah jadi tu cakap pun tinggi diri. Seolah-olah kamu tak jatuh, kita duk habaq dah. Kita akan jatuh. Kemuliaan dan penghinaan ditentukan oleh Allah. Dari Quran Ali Imran 26. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah memuliakan siapa-siapa Allah kehendaki, dan Allah boleh menghina sesiapa yang Allah kehendaki. Ingat. Jadi kembali pada segala nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, ianya datang daripada Allah. Ikhtiar usaha kena ada. Sebelum bila raya saya pergi jumpa Tuan Guru Haji Yusof Tabiat. Sebab saya dengar, saya dapat maklumat masuk dalam WhatsApp, beliau dah sepanjang minggu tidur malam sah pasal apa duduk sembahyang hajat untuk kemenangan perjuangan Islam. Abang kawan-kawan, jom kita pergi jumpa Tok Guru. Pergi jumpa dan tanya jugalah soal-soal akidah. Dia kata, Tuan Guru, kalau saya meyakini apa yang berlaku ke atas kita ni kesemuanya mengikut ketentuan Allah. Allah yang mentadbir kehidupan saya, kehidupan kita. Akidah kita betul tak? Betul. Tapi dia kata kena ingat, ikhtiar usaha kena ada. Kalau tidak jadi Jabariyah. Jabariyah i'tiqad apa? Segala-galanya Allah yang menentukan. Betul. Ikhtiar usaha kena ada. Yang ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dapat sembang dia, minta dia doa apa semua. Alhamdulillah. Pas saya menang tu saya telefon dia lah. Terima kasih Tuan Guru. Menang. Terima kasih dia atas doa lah. Kalau kita saja pun tak cukup, mungkin ada orang tolong doa untuk kemenangan Islam. Kita tak tahu. Kan? Sebab tu kita pun kena membiasakan diri doa juga untuk orang lain. Jangan pulung kat kita ya. Doa tu. Kak Pak Yuk hampir setiap malam. Pak Yuk, tunggu tak mohong. Tak tahu, saya memang teringat Kak Pak Yuk ni minta kesihatan. Mungkin Pak Yuk pun jangan lupa doa saya. Cerita macam tu. Baik. Dia kata, dan tidak percayakah kamu akan kurnia Tuhanmu? Ini kurniaan Allah. Kita jadi kaya, berkedudukan tinggi, mendapat kuasa. Dan dia kata, yang menyebabkan kamu jadi makhluknya yang termulia di muka bumi ini. Dalam surah apa? Dalam surah At-Tin ayat 4. At-Tin surah ke-95. Wat-tini wa zaitun tu. Ayat macam mana? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul tak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Macam dia katalah, kamu jadi makhluknya yang termulia di muka bumi ini. Tu Allah sebut. Kami cipta manusia ni dengan sebaik-baik penciptaan. Berbeza lagi pun dia sebut dengan haiwan dan yang lain-lain. Dengan malaikat, dengan jin. Itu dia antara. Pada ayat 7 dan 8 Allah itu yang menjadikan kamu dari mula, dari benda yang lemah, kemudian disempurnakan kekuatan yang perlu untuk hidupmu. Sesudah itu dijadikannya kamu sederhana. Berpadanan segala anggota tubuhmu tidak sebagaimana anggota tubuh haiwan yang lain-lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yasin, surah ke-36 ayat 77, Allah cerita, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Aku cipta hang daripada mula dulu, daripada setitis air mani ya. Tapi apabila aku telah menyempurnakan penciptaan kamu ni terang-terang menentang aku. Korang ajak dia manusia ni tuan-tuan. Jangan nak baca saja Yasin ayat 77. Allah memperingatkan bagaimana biadabnya manusia ni, yang Allah cipta daripada setitik air mani saja selama 120 hari kan. Tapi bila dah sempurna, berakal, fikiran, dapat kejayaan, terang-terang kamu memusuhi aku. Jangan macam tu tuan-tuan. Inilah kealpaan, kelalaian umat manusia. Dia suka lupa diri. Na'udzubillah. Dan dia kata lagi di sini sehingga disempurnakannya kekuatan yang perlu untuk hidupmu. Sebaik-baik penciptaan Allah, ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada hidung, ada mata, semuanya lah ringkasnya. Berpadanan segala anggota tubuhmu tidak sebagaimana anggota tubuh haiwan yang lain-lain. Itulah yang disebut sebaik-baik penciptaan. Ayat yang ke-8 disebut dengan barang mana rupa yang dikendakinya disusun dan dibentuknya badan atau tubuh kamu. Ada yang besar, ada kecil. Saya kecil buat mana? Terima kan? Ada juga orang tak mau sampai tinggi kat 7 kaki tuan-tuan. Dia berjalan pekan semua untuk tengok dia. Kan? Kita pun orang tengok pasal kenek. Buat macam mana? Allah cipta pun macam tu. Kena terima seadanya. Sebab tu di antara yang dilarang dalam Quran mengubah penciptaan Allah. Orang perempuan, Tuhan buat elok dah kening dicabut. Surah Al-Fatihah. Ini sebenarnya ini adalah pujuk rayu syaitan. Pasal An-Nisa 119. Tidak dibenarkan kita mengubah penciptaan Allah. Tu punya nak buat muka bagi sama macam Angelina Jolie. Kalau apa kenal lah, tak kenal sudah lah. Kan bagus kat mana, cuma nak abang. Dia buat bibir mulut nak bagi macam Angelina Jolie. Lah rosak pun. Punya huduh tuan-tuan. Asal dia tak huduh macam tu. Kita tengok kalau tak salah saya An-Nisa 119. Jadi tu saya ada ubah. Kalau kenek macam aku pun kenek nak buat macam mana. Hak tinggi tu tinggi. Betul lah. Iblis, cerita iblis. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Tak boleh. An-Nisa surah ke-4 ayat 119. Kita ni syukur lah. Sempurna ni. Dia tak? Ada telinga, ada mata. Alhamdulillah. Baik. Dia kata lagi di sini. Dan dia kata disusun dan dibentuknya badan atau tubuh kamu. Allah yang menentukan.
yang menyebabkan kamu sebaik-baik dan sebagus-bagus bentuk dan rupa yang tidak patut hidup dan mati secara haiwan liar sahaja. Tengok binatang mati ikut dan tepi longkang apa, tapi manusia ni kerana sebaik-baik penciptaan Allah ajak tuan-tuan. Itu mana dalam Quran 2 ayat. Al-Maidah 30 dan 31. Pembunuhan yang pertama di atas muka bumi, Qabil bunuh Habil. Setelah dia bunuh Habil, dia bimbang takut onta, Allah utus seekor burung gagak. Dan burung tu korek lubang, kambuh balik. Macam dia kata sebiji. Sebab kita ni sebaik-baik penciptaan, kan? Allah ajak macam mana nak ke bumi jenazah yang mulia ni, jenazah yang elok. Binatang tengok mati ikut dana, dia tak? Tepi jalan apalah semua. Tapi manusia kalau mati 2-3 hari pun ambil kan? Ambil, pergi tanam elok elok. Hak bukan Islam pun, nah, kalau dia tak tanam pun dia bakar. Cerita lebih kurang macam tu. Tonton dengan ayat 31 saya nak baca. Ayat 30 tu bagaimana keinginan Qabil nak kahwin juga adik kandung dia sendiri sehingga dia tergamak bunuh saudaranya Habil. Ayat 31 tu. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Tu nampak. Jadi saya nak kait sikitlah dengan penggan tadi. Memang kita sebaik-baik penciptaan, kita mati pun ada cara nak ke bumi jenazah kita. Nak bukan pergi lempak macam tu ya. Baik. Dia kata lagi di sini, hidup dan mati secara haiwan liar saja kita dah. Tetapi layak dan patut hidup dengan berakal budi, dan mati untuk hidup dengan kehidupan yang kekal dan berbahagia. Jadi maknanya sementara kita diberi peluang hidup di dunia yang fana ni, nah, ambil peluang ni. Sebab hidup yang kekal, dia kata sini kehidupan yang kekal dan berbahagia bukan di dunia, tuan-tuan. Ayat ke-17 surah apa? Al-A'la. Al-A'la surah 87. Sabbihisma rabbikal a'la. Surah 87 ayat 17. Apa dia ada bunyi? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ni sementara ya. Hebat pun satnya. Kadang-kadang dia bagi sat, lepas tu tarik balik kehebatan, kemuliaan kita habis. Jadi balik macam biasa. Tadi nak bangga apa? Nah, jadi dia kata, itulah kedudukan sebenar. Sepatutnya ialah kita ni utamakan akhirat. Sebab akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita nak duduk di sana tuan-tuan sampai bila-bila tak balik merah. Di dunia ni Allah bagi peluang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun pada mati. Kan? Tapi kita nak kehidupan macam mana? Walaupun kita kata apa nama? Dunia ni fana, dunia ni fana, kita nak hidup macam mana? Ada syarat-syaratnya. Nanti ada benda yang kita perlu buat. Bukan telefon ni, telefon lain. Tuan-tuan dengar, yang ni yang kita nak. Telefon ni, silap. Saya nak baca firman Allah. Tuan, walaupun dunia ni fana, tak kekal, tetapi sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju ke akhirat. Akhirat lebih baik dan lebih kekal.
Tapi nak dapat kebaikan hidup di akhirat, yang kekal abadi di akhirat, dia kena mula di dunia. Sebab tu kalau kita lepaskan peluang ini, di dunia kita buat acuh tak acuh dengan kehidupan kita, kita tak tanam benda manis, kita tak akan dapat hasil yang manis di akhirat. Justru Allah ajak dengan ayat Allah surah ke-16, Suratul Nahli ayat 97. Ini untuk kita semua. Lelaki pun serupa, perempuan pun serupa, tak ada diskriminasi dalam Islam. Dalam Islam tak ada pilih kasih. Dalam Islam tak ada diskriminasi. Lelaki baik, perempuan baik. Kalau buat yang ni, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita bukan mau akhirat, dunia pun mau bahagia. Tapi kadang kebahagiaan tu jangan kita nilai dengan banyak harta dah. Saat lagi kita baca ayatnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita terjemah dulu surah ke-16 surah An-Nahli ayat 97. Dan sesiapa yang beramal dengan amal soleh, sama ada lelaki maupun perempuan, tapi dengar dia Allah, wa huwa mu'minun. Saya beramal, tuan-tuan dan perempuan beramal, dan kadang kita beriman. Bukan pak turut tau. Tuan-tuan main ikut kuliah-kuliah di masjid ni, malam ni aku nak pergi, saya nak dengar Syaril Long cerita dia jadi YB. Bukan kerana itu, kerana aku beriman. Menuntut ilmu ni kewajipan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Itu dari hadis Ibnu Majah, wajib. Sebab tu nak dengar. Kalau amalan saya sedemikian kerana keimanan, bukan kerana pak turut, kita akan dapat, tuan-tuan. Apa Tuhan kata? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya akan aku hidupkan orang-orang seperti tadi dengan kehidupan yang bahagia. Ingat dia tak? Ada dua tafsir, tuan-tuan ingat. Mula tafsir Arab Saudi. Dia tanda orang. Ditekankan dalam ayat ini bahawa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan bahawa amal soleh harus disertai iman. Kita buat ni mesti atas dasar iman. Kita percaya ini tuntutan agama, bukan pak turut mesti mak oi. Ni kena abang nak bagi jelas. Ni ayat Quran. Dalam keadaan wa huwa mu'minun itulah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang bahagia. Dengar ni pula ayat sama. Apa dia kehidupan yang bahagia? Tak lagi boleh ambil alih 1697. Apa dia kehidupan yang bahagia? Tak apa kita ulang-ulang, saya pun bukan banyak modal kan. Surah tu huraian. Dia kata sini, lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Ulang kali amal soleh, amal yang Allah redha. Sebab tu ulama kata 3 syarat nak diterima amal kita sebagai amal soleh. Pertama, beriman dulu. Yang kedua, kita buat kerana Allah. Yang ketiga, amalan kita tidak bercanggah, tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu amal soleh. Lelaki atau perempuan yang mengerjakan amal-amal yang soleh sedang ia tetap beriman, ni huraian hingga akhir hayatnya, dia percaya ini tuntutan agama, sebab tu aku semayang, bukan kerana pak mentua, bukan kerana mak mentua. Ini tuntutan, maka Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah. Cuba dengar, dengan menikmati sepenuh-penuh kebahagiaan meskipun ia hidup miskin, dan di akhirat pula ia akan beroleh sebaik-baik balasan. Hidup di dunia miskin tapi bahagia. Ayo, faham tak? Duit tak banyak,
tapi dia dapat kebahagiaan. Pasal apa? Sat lagi kita cerita. Cuba tengok. Sedang orang-orang kafir atau orang-orang yang tenggelam dalam maksiat akan dihidupkan di dunia dalam keadaan resah, gelisah dan tidak tenteram jiwanya, walaupun mereka kaya raya. Itu dia. Duit banyak, harta melimpah ruah, tak tenang. Faham ni? Tengok muka, relax no? Tenang no? Oh, tak kaya. Mudah-mudahan yang tu lah kot hayatan thayyibah. Musuh ramai, tidur lena sofa tu kan. Ada orang punya susah payah tentang buat video kutuk saya sewaktu saya bertanding. Bila menang besar macam ni, dia pun royuk lari masuk duduk dalam gua. Tak keluar-keluar. Tak payah kutuk orang lah kan. Kita ni selalu saya sebut, kalau kita nak condemn seseorang, biarlah kita tu lebih hebat pada orang tu, baru betul. Kan? Ni kita duk kutuk ustaz tu tak pandai mengajar. Tak mengajar pun. Dia tak pernah. No? Tu cerita dah. Nah, kalau hang mengajar sampai beribu orang, makna hang pandai, aku kurang pandai sebab tak ramai. Kita tak kutuk dia. Ni dia apa pun tak buat, tak ada kerja buat video. Saya malas nak buat video balas dia balik kan. Kawan kata kawan saya. Tapi kadang-kadang ungrateful. Ni jenis manusia tak tahu ucap terima kasih. Tak menghargai kita pernah tolong dia ketika dia susah. Tak payahlah kutuk saya, tak kutuk siapa. Yang lawan saya tu perempuan. 2 penjuru ya. Pas dengan GN. Saya tak kutuk dalam ceramah. Tak sentuh langsung pasal dia. Kita jaga etika tu. Dia ceramah ke tak tahu, saya pandang tak ada ceramah kan. Mungkin dia tak biasa ceramah kot kan. Tu cerita dia. Walaupun dia musuh, dia buat apa kita nak berekeh dia. Kan? Kita kempen apa kita punya manifesto kita nak buat apa, tahu ditakdirkan kekal kerjaan ni kedah. Ini tak tahu apa dia bertanding pun nak buat video dia kutuk aku mangkuk. Dia letih orang macam ni pada buatlah kan. Kalau nak cerita pasal dia kesian. Bila saya dengar sahabat saya main, dia kata sahabat kita ni nak makan tak ada. Habis sahabat tu balik, saya start kereta pergi rumah dia bagi sampak kau 300. Bukan nak ungkit orang, nak abang. Walaupun kita punya fikrah dengan dia punya fikrah sudah berbeza. Aliran kita dah tak sama. Tapi kawan tetap kawan. Itu prinsip saya. Kira, ni dah. Kut lelaki dia tu hebat, berjaya semua-semua. Dia apa pun tak ada. Tentu orang pun tahu. Aduh. Tengok, walaupun kaya raya, jiwa dia resah, gelisah, tak tenteram. Dan di akhirat pula akan beroleh seburuk-buruk balasan dengan sebab kekufurannya atau maksiat-maksiat yang dilakukannya. Jadi mai kita dengar sedikit sebanyak apa makna hayatan thayyibah. Hasil amal soleh, sama ada seorang lelaki maupun perempuan yang beramal dalam keadaan beriman kepada Allah, dia percaya ini tuntutan agama, Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia. Dengar elok tuan-tuan. Kehidupan yang bahagia di antaranya bermaksud ialah dia akan anugerah, Allah akan anugerah kepada dia rezeki yang halal. Contoh rezeki yang halal yang kita duk boleh buat amal ibadah ni. Mana dalam Quran? Surah 23 ayat 51 Al-Mu'minun. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai Muhammad SAW, makanlah kamu makanan yang baik-baik, yakni halal. Dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Kata ulama, kata tok guru saya meninggal lah. Tapi tok guru saya muda pada saya. Tapi dia alim. Saya ingat, dia kata ayat ni tuan-tuan turun di bulan Ramadan.
kepada Nabi nak bagi tahu pentingnya kita berusaha untuk mendapat rezeki yang halal. Kerana bila kita makan benda yang elok, yang bersih, yang halal, ia akan memudahkan kita untuk beramal. Sebab itu dia suruh Nabi makan benda baik, halal dan baik. Moga-moga mudah untuk kamu beramal. Jadi kita bila makan rezeki yang elok, pendapatan yang elok, nak baca Quran senang. Dia ada kaitan. Dari Quran tadi dah surah ke-23 ayat 51 Al-Mu'minun. Jangan pergi buka Al-Mu'min. Al-Mu'min surah 40. Ini surah ke-23. Jadi pertamanya rezeki yang halal. Ada kaitan dengan kita, dengan kehidupan kita. Rezeki halal, tak ada tipu siapa, tak ada kencing siapa. Allahu Akbar. Nak main masjid semayang subuh berjemaah senang. Jangan kata main berjemaah, nak bangun pun senang. Nak bangun pun senang. Kadang-kadang syekh ni tak ada bunyi lagi, kita pergi gerak dia dulu, punya warak. Cuba makan ikut dan. Dia punya gerak banyak kali, kita tak bangun-bangun. Sampai dia pun gelong, bunyi pun pelik. Bunyi macam mana? Tidur, tidur, pakai tidur habis. Subuh pukul 6.45. Jaga-jaga takbir waktu Allahu Akbar. Ingatkan dengar Sanusi ceramah apa kan? Terkejut. Subuh dah 6.45 dah. Kadang-kadang kena makanan. Betul tuan-tuan, saya cakap melalui pengalaman. Jaga makanan, jaga minuman, pastikan pendapatan kita halal, bersih, mudah. Itu yang kata hayatan thayyibah. Maknanya kehidupan yang bahagia. Di antaranya Allah akan anugerahkan rezeki yang halal. Yang kedua, hayatan thayyibah ialah Allah anugerahkan sifat qanaah. Kita sebut selalu qanaah ni apa kak? Berpada dengan apa yang ada. Kita ada dah kereta walaupun tak mahal macam Velfire. Syukurlah. Pak Lee nak kereta apa? Naik motor apa macam ni? Motor, tak ada kereta. Ada Velfire. Aku tak ada Velfire. Kemai. Ni dapat royalty banyak daripada YouTube ni. Tak pernah bagi aku sikit pun. Kita nak kancil, kita nak wira, kita nak wajah. Alhamdulillah kan. Kau tu motosikal lah. Sifat qanaah, berpada dengan apa yang ada. Disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, salah satu arti takwa ialah waqana bil qalil. Waqana'atu bil qalil, kamu qanaah dengan yang sedikit. Qanaahnya apa dah tuan-tuan? Allah bagi banyak ke sikit, alhamdulillah. Mana dari Quran? Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullah, dan sesungguhnya kalau mereka redha dengan pemberian Allah. Ayat Quran At-Taubah 59 itu qanaah. Hadis Imam Muslim, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk pada Islam, kemudian Allah beri rezeki kepada dia dan dia berpada dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Dia berkata cukup, alhamdulillah. Sikit alhamdulillah, banyak tentulah alhamdulillah. Tapi caranya bila banyak, carilah orang susah sikit. Kita tak biasa dapat macam tu. Tiba-tiba, sekali ni dapat banyak ni. Kan? Duk biasa katalah pendapatan kita meniaga tiap bulan 5,000. Bulan ni naik 7,000 Pak Ngah. Bulan ni menjadi ni 2,000. Tengoklah tabung, tengoklah. Tu dia lah tu. Boleh? Kakak duk angguk-angguk ngantuk lah. Saya tanya faham? Faham Ustaz. Siapa faham? Ustaz nak faham. Ustaz nak faham. Hak dengar pakai tak faham. Yang kedua, hayatan thayyibah ialah qanaah. Saya baca dari hadis Muslim, saya baca dari Quran At-Taubah 59. Qanaah ni kalau kesimpulan kita buat, berpada dengan apa yang ada.
Tuan-tuan pergilah tengok rumah saya. Rumah saya kecil ya. Rumah bukan macam rumah orang lain. Rumah macam gerabak kereta api tu. Panjang tu. Tak ada nak fikir tu nak kono ni, tak ada kono-kono. Masuk tu. Cuma bilik air banyak. Nah, kita tak mau berebut bilik air. Tapi macam gerabak kereta api lena kau tu pak dia. Oi, tak pala uyu tak tambah masa duk kempen hari tu tuan-tuan saya nak gelak. Letih. Selalu duk baca lah doa hadis Imam Muslim tu. Nabi kata baca doa ketika tidur. Macam mana? Nak habaq orang lupa. Tak ingat. Malam tadi ingat lah tidur. Lepas tu cara Nabi ajak suruh baca doa tu. Lepas tu dalam hadis lain dia kata siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Dan sebut sekali la ilaha illallah huyu. Mengingat letih. Tu baru dun tuan-tuan. Dulu Parlimen Sungai Petani lagi letih. Luas tu Parlimen Sungai Petani daripada Pantai Merdeka nak pergi ke Sidam 20 kilo nak cover semua. Tak maulah abang. Ini pun saya kata insya-Allah lah. Nah, cukuplah satu penggan. Mudah-mudahan saya dapat berbakti pertama pada Allah, menunaikan amanah, kedua pada rakyat. Kan? Macam lah tuan-tuan anda yang itu nak gelak kan, semua nak anak-anak pergi mengaji tetap masuk dalam WhatsApp, dalam Facebook. Saya duduk dalam hati tak abang nak kata apa duk minta kat aku gaji bulan 8 tak dapat lagi weh, aku nak tolong abangnya lah. Tapi saya tak cerita lah, saya sebut itu peruntukan belum lagi kami dapat, tunggu bulan 9. Macam tu lah ya. Banyak peruntukan. Nak kata banyak sangat lah, boleh lah kita. Tuan-tuan jangan harap nak pusat khidmat nak bagi lamsam yang besar. Main minta bagi 1,000 main gerak tuan-tuan. Kita bagi ikut kemampuan, janji bagi. Ya tak? Tu semalam budak tu saya tak kenal. Dia kata dia duduk ikut kuliah saya di Masjid Batu. Hari ni Kongo. Hari ni pagi ni kalau dia tak bayar duit Kongo, dia tak boleh Kongo. Dia ceritalah masalah. Saya kenal pula, tapi saya terus terang dia. Saya ni adik, bukan saya tak mau tolong kan. Saya ni kerap kena kencing. Dia tanya siapa kencing ustaz? Kencing tikus ke kencing orang? Kencing tikus tak bayar, kencing orang lagi bayar. Kata sakit lagi luah lah, bohong lah. Minta maaf nak tanya adik hantar mai benda-benda yang boleh menguatkan hujah adik. Saya tengok macam betul bagi lah. Dia minta 180, saya bagi duit saya sendiri, saya bagi 2 hati, dia bayar duit kombo. Saya tak sampai hati, tapi kadang-kadang orang ambil kesempatan kan. Mereka ingat jadi YB ni senang. Tak senang. Tengok gambar piramid apa, ingat orang kaya selalu senang, kadang-kadang susah juga. Lampu tak gelap kan. Ambil wahrak tang mana tak tengok, aku pun tengok Alibaba bujang lapuk. Pasal ada risik pajak gadai tu. Margina tu lah silap ambil. Bikin aku malu saja. Orang kaya pun masuk pajak gadai. Nah, cerita macam tu. Jadi yang kedua yang dikatakan hayatan thayyibah ialah qanaah, berpada dengan apa yang ada. Lagi satu Nabi ajak kepada tuan-tuan, kalau kita nak dapat sifat qanaah, senang caranya. Tengok orang yang di bawah, jangan tengok orang di atas. Kita net Triton, pergi tengok dia pakai Velfire, kita rasa tak cukup. Kalau kita tengok yang di bawah, kancil, aku clear lagi. Dia timbullah sifat syukur pada Allah. Yang ketiga, hayatan thayyibah. Yang ni kalau Allah tak bagi memang tak boleh buat. Apa dia? Taufik. Taufik makna pertolongan Allah. Dalam Quran, taufik dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Tuan-tuan dengar dia punya terjemahan. Surah ke-11 kadang-kadang kita terjemah tak pernah sedap. Kita baca daripada sini 11:88. Dia kata apa? Surah Hud
Dan tiadalah aku akan beroleh taufik, pertolongan untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu dia. Allah tak tolong, kita tak jaya ni. Hang baca lah buku banyak mana pun tak lulus sebab tu. Tambahlah apa pun kena kembali pada pertolongan Allah. Jadi yang dikatakan hayatan thayyibah ialah taufik. Kita senantiasa mendapat pertolongan Allah untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, lagi yang dikatakan hayatan thayyibah ialah kita mendapat saadah, bukan saadiah. Saadah makna kebahagiaan. Kita rasa bahagia kan, walaupun anak ramai, gaji kecil kan, tapi bahagia tengok anak-anak semua clear dengar cakap kan. Ni gaji puluh-puluh ribu, naik pun hebat, anak-anak macam-macam pandai. James Bond pun ada, J Bond pun ada, Matt Bond pun ada. Pening pada Allah. Tu tuan-tuan, nah, bahagia, saadah, bahagia di dunia. Allah bagi kebahagiaan kerana hasil amal-amal soleh. Di akhirat, yang tu Tuhan sebut, di dunia dia bagi kehidupan yang bahagia, di akhirat dia bagi ganjaran yang kita kata tak sepadan dengan apa yang kita amal, tapi kita amal sikit lah, tapi dia bagi ganjaran cukup banyak. Dan kebahagiaan di akhirat ialah jannah, syurga. Itulah kehidupan yang bahagia. Di dunia Allah punya apa dia tadi? Rezeki yang halal, qanaah, taufik dan kebahagiaan hidup. Di akhirat syurga. Nah, sebab tu ada orang bukan Islam. So, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok ceramah agama daripada Indonesia, saya syorkan Ustaz Adi Hidayat. Dia pun macam saya juga, surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian. Saya selalu tengok. Jadi sebelum dia berceramah tu, dia tunjuk satu lah, orang bukan Islam tanya orang Islam, kenapa agama ni zalim, lebih kurang macam tu. Kami buat amalan-amalan baik di dunia, masuk neraka. Jangan Pak Yub nak jawab sana. Mereka banyak sedekah betul tak? Lah tuan-tuan lupa kan? Masjid Pulau Pinang Raya Negeri, siapa bagi 1 juta? Bonsiu. Lah tuan-tuan tak tahu cerita, orang tak tahu cerita tu. Apa namanya? Low bonsiu ke apa? Motosikal Honda tu lah. Dia bagi 1 juta. Tapi masuk neraka juga. Betul tak boleh kan tu. Ustaz Adi Hidayat yes. Pertama dia jawab dengan surah An-Nahl 97. Tadilah. Amal yang kita kerjakan mesti wajib disertai dengan keimanan. Bukan pak teruk kita beriman, kita percaya ini tuntutan agama. Dan kedua, dia bagi dalil Quran. Ahli syurga. Itu kemas, saya kata dia kemas. Al-Baqarah ayat 25. Dia jawab, inilah jawapan pada mereka yang kata Allah tak adil. Allah adil. Wa basyiril ladzina amanu tu. Nah, tuan tengok ayat 25 tu. Tu dah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Makna dia jawab konkret dengan Quran. Pertama, hang kafir, tak beriman, hang buat tak jadi sebab syarat kena iman dulu. Patut ikhlas, dan amalan tersebut tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, Allah sebut ahli syurga, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Syaratnya mesti beriman, mesti beramal soleh, itulah ahli syurga. Hang tak beriman, sembah tokong, tiada ni. Tak angguk, takkan sokong bunziu. Tu kita pun pernah dengar ya, orang lain kuliah ya, kita bukan tahu semua, walaupun ayat tu kita tahu. Baguslah, saya pun catat Al-Baqarah 25.
Jadi dia kata lagi di sini, itulah 5 makna yang bahagia tu ialah boleh ambil ayat tadi, ayat 25 Al-Baqarah, juga ayat terakhir di dalam ayat 107, 106, 107 dalam surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Itu dalil dia. 16, 17 suratul Kahfi. Jadi dia kata di sini untuk hidup dengan kehidupan yang kekal dan berbahagia. Jadi kita berhenti tadi dulu tuan-tuan. Tolong tanda sama tamat selesai. Jadi terima kasihlah kepada semua. Saya yakin dan percaya ada di antara tuan-tuan dan perempuan yang berdoa untuk saya, dan Allah anugerah kemenangan ini dengan pertolongan Allah, dan teruslah berdoa mudah-mudahan saya dapat melaksanakan yakni amanah yang besar ini dengan sebaik-baiknya. Jadi macam biasalah, lagi saya hidup tabung ada tuan-tuan. Hampa jangan buat tak nampak pula. Jadi YB tak kutip derma aku kutip. Kan? Derma kita kutip tu 70 orang tu. Duk cari rezeki. Nak duk tumpang cari rezeki di sekolah bukan senang tuan-tuan. Saya dah tak boleh pergi ke mana lah ni. Dah ni undang-undang macam-macam dah. Kan? Undang-undang macam-macam tuan-tuan. Tu yang kita kata kita nak kuasa. Bila ada kuasa semua boleh buat. Dia tak payah cerita banyak-banyak. Nanti orang kata saya cakap politik lah. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku sudah. Kan? Tu kawan tu, dia curi apa? Apa dia tahu? 10 tahun penjara. Hak seorang tu curi petai apa? La ilallah, curi petai 15 bulan penjara tuan-tuan. Dia tak payah curi, pergi minta kat kawan kita duk kena petai tu. Dia tokek petai. Tu cerita dia. 15 bulan curi petai. Kau ni 10 tahun. Kita bukan petikai. Ini nak dunia. Mungkin kamu terlepas hukuman di dunia, tapi kamu tidak akan terlepas hukuman di akhirat. Dari Quran ada Ali Imran ayat 161. Pergi tengok. Jadi kita pastikan insya-Allah kita terus akan berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.